TikTok. Ni TikTok A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Facebook tak ya? Okey, apa khabar semua? Mudah-mudahan terbaik. InsyaAllah hari Khamis kita jumpa lagi. InsyaAllah selepas malam tak sempat nak buat live di TikTok. Sebab semalam kita ada program. So saya doakan, Pak Riz doakan anda terbaik, insya-Allah menjadi insan yang terbaik, melakukan perkara-perkara yang terbaik. Terfikir nak buat jahat, batalkan, padamkan. Buang jauh-jauh daripada kamus pemikiran kita. Buang daripada kotak minda kita. Kuatkan azam kita nak buat benda baik, kuatkan azam kita nak buat yang bermanfaat, dan mantapkan minda kita agar kita sentiasa fikir yang baik-baik. Kalau terfikir nak khianat orang, padam cepat-cepat. Mungkin hari ini hari terakhir anda. Kalau terfikir nak balas dendam, padamkan. Sebab orang yang berdendam adalah orang yang Allah tak pandang. Allahu Akbar. Kalau terfikir nak khianat orang, padamkan. Singkirkan. Kerana anda tidak akan berubah menjadi kaya, malah jauh menjadi bahagia. Bila anda khianat orang, zalimi orang, kenakan orang. Dan kalau hari ini anda di pejabat, anda tak bersemangat, ingat, dan basahkan bibirmu, basahkan mulutmu dengan berzikir. Ia akan menjadikan anda lebih bersemangat. Kenangkan perjalanan hidup kita selepas ni ke mana. Mati itu pasti. Menjadikan kita lebih bersemangat. Menjadikan kita lebih bervisi dan bermisi. Allahu Akbar. Andainya hari ini anda rasa tidak ada kemampuan, anda rasa macam tak ada kekuatan, ingat yang maha kuat tu dia. Maka kembali pada dia. Cari dia. Mohon pada dia. Allahu Akbar. Kita tak nak hidup dengan emosi, tak nak hidup dengan perasaan negatif, aurah yang negatif. Tak nak hidup dengan mood. Bayangkan ketika kita berada di zon negatif, di aurah negatif, emosi yang terjejas, mood yang tak baik. Pada detik itu kita meninggal. Satu kerugian besar. Telah kita susun hidup kita baik-baik, tiba-tiba datang satu detik, kita mood tak baik. Kita bengang, datang emosi yang terjejas. Pada detik itu kita meninggal. Kan satu kerugian besar. Maka remote di tangan kita, remote dalam genggaman kita, maka picitlah butang semangat. Bicitlah, tekanlah butang keinginan nak buat orang bahagia. Butang bahagia. Allahu Akbar. Remote kat tangan anda, kenapa biarkan orang yang kontrol hidup anda? Remote kat tangan anda, kenapa pinjamkan telinga anda untuk bisikan-bisikan yang merosakkan iman anda? Remote kat tangan anda, kenapa anda benarkan mata anda melihat maksiat? Remote kat tangan anda, kenapa anda benarkan kaki anda pergi jauh daripada masjid? Allahu Akbar. Remote kat tangan anda, pelik kan anda boleh ambil gayung mandikan diri anda, tapi tak boleh ambil gayung untuk ambil wuduk. Allahu Akbar. Remote kat tangan anda, tak pelik ke? Anda boleh berjalan kaki ke pejabat selepas letak kereta di kawasan parking, tapi anda tak boleh letak kereta di kawasan parking di kawasan masjid untuk berjalan kaki menuju masjid. Pelik kan? Allahu Akbar. Kan? Subhanallah. Anda boleh ikut cakap bos, tapi anda tak boleh ikut cakap Allah. Lagi pelik, tuan-tuan. Allahu Akbar. Anda risau datang lambat sebab nak punch card warna merah, nanti terjejas, kena marah, kena maki, kena amun, kena denda, kena penalti. Tapi anda pun tak pernah terfikir betapa anda kerap lambat untuk bertemu dengan Allah dalam appointment kita setiap hari 5 kali sehari semalam. Allahu Akbar. Subhanallah, satu kerugian pada kita. Subhanallah. Kita boleh urut tangan kita bila lenguh. Kita boleh urut perut kita bila sakit. Subhanallah. Tapi kita tak boleh nak sentuh telinga, mata, hidung kita, mulut kita, tangan kita ketika ambil wuduk. Untuk sujud pada dia, untuk berdiri di hadapan dia. Satu kerugian. Betapa benar kata ulama, di akhirat nanti adalah perhimpunan manusia-manusia yang rugi. Allahu Akbar. Di mulut anda macam-macam anda sebut,
tapi anda jauh untuk menyebut kebesaran Allah, memuji-muji Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayang tuan-tuan, Allahu Akbar. Subhanallah. Anda gunakan mulut untuk berkaraoke, tapi anda tak boleh gunakan mulut yang sama untuk memuji, bertasbih, bertahmid, bertakbir pada Allah. Satu kerugian. Anda berlatih main bowling, gunakan tangan anda setiap hari. Tangan ini anda tak boleh angkat untuk menunjukkan kebesaran Allah. Allah Akbar, satu kerugian. Okey, sahabat-sahabat, bantu kita kan untuk hashtag FYP kat TikTok. Dan kita pun tak ada niat nak buat lama-lama, sekejap pun cukuplah. Janji saya dapat sampai ke sesuatu yang bermanfaat. Dan untuk kita sama-sama mencari sesuatu yang bermanfaat, sampaikan yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita dapat yang bermanfaat di akhirat besok, insya-Allah. Dunia ni sekejap je, bukan lama pun. And tiba masa saya tak akan ada lagi depan tuan-tuan dan perempuan. Tiba masa tuan-tuan pun tak akan ada kat depan saya ni, dalam live ini. Salah satu daripada kita akan pergi dulu. Kan, kita akan pergi buat selama-lamanya. Tapi yang kita pergi nanti ya tempat yang lebih indah daripada tempat yang kita tinggalkan. Dunia yang kita rasa cantik sebenarnya tak cukup cantik nak dibandingkan dengan kehidupan di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tak pernah sampai jadi takutlah. Tak pernah sampai jadi gerun. Tak pernah sampai rasa macam sayang nak tinggalkan dunia ni. Tak pernah sampai kan. Jadi kita rasa macam kita nak tinggalkan sesuatu yang terlalu berharga, terlalu bernilai. Baru hidup 60 tahun, tinggalkan dunia rasa macam sayang sangat. Sedangkan syurga kekal abadi, yang kita nak pergi sana, yang kita nak tinggalkan sini. Nampak tak kenapa sini lebih mengatasi yang sana? Allahu Akbar. Kenapa sini pula lebih mahal daripada yang sana? Allahu Akbar. Kenapa sini pula lebih diberi penghormatan daripada yang kat sana? Subhanallah. Jadi lakukan pengorbanan sungguh-sungguh untuk yang kat sana. Pastikan kita benar-benar mengidamkan kehidupan yang lebih baik di akhirat besok. Subhanallah. Pastikan kita benar-benar berazam untuk tinggalkan nikmat dunia untuk dapat nikmat akhirat yang jauh lebih penting, lebih besar, lebih bernilai, lebih berharga. Allahu Akbar. Saya doakan anda semua dapat manfaat daripada kehidupan yang singkat ini. Saya doakan anda semua diberi kekuatan untuk menempuh setiap cabaran dan rintangan yang Allah hadirkan. Ingat, manusia yang Allah sayang, Allah hadirkan masalah. Dan bagi orang yang terpilih sayang itu, dia faham dan dia mengerti, dia reda dan dia sabar, maka masalah itu datang bersama rahmat Allah, kasih sayang Allah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebab tu bila Allah uji, relax, tenang. Jangan gelojoh. Relax, susun strategi. Bina kekuatan diri dengan mencari ilahi. Tak boleh bina kekuatan dengan pergi gym. Itu nak badan ketak. Malaikat bukan kisah badan kau ketak ke, badan kau berotot tak berotot. Kadang-kadang badan berotot, otak tak ada. Kadang-kadang kaya, otak tak ada. Tak boleh fikir. Maha besar Allah, maha hebat Allah, maha pengasih Allah, maha adil Allah, maha kaya Allah. Kita tak boleh fikir. Allahu Akbar. Subhanallah. Kan saya pernah kata, kita boleh angkat beban-beban beratus kilogram, berpuluh hingga beratus-ratus kilogram, tapi tanpa beban tak boleh angkat tangan ni. Nampak tak? Tak pelik ke manusia pada zaman ini? Allahu Akbar. Bapak bersepah kat dunia ni, tapi bodoh pun banyak. Anak tak tutup aurat, bapak relax saja. Anak tak solat, bapak relax saja. Apa punya bapak kan? Nampak tak? Langsung tak ada usaha nak cari ilmu. Bagaimana aku boleh pimpin anak aku untuk jadi anak yang soleh? Engkau ingat dalam kubur besok, engkau boleh lepak dengan malaikat mungkar nangkir, nak borak, nak lepak, nak sembang. Masuknya kena belantai, masuknya kena belasah, masuknya kena himpitan kubur. Sebab tu jadilah manusia ada ilmu. Waman aradat dunia fa'al ilmi, waman aradat humma fa'al bil ilmi. Nak dunia, nak akhirat, mesti ada ilmu. Nampak tak? Jadi mak apak kena ada ilmu. Subhanallah. Allahu Akbar. Paris baru dapat panggilan, dapat ada seseorang hubung minta tolong. Allahu Akbar. Kes zina. Kita tengah pertimbang, kita ada 2 kes nak masuk. 2 kes nak masuk. Kita nak pertimbangkan lah, sebab kita tak mampu nak buat semua benda serentak. Mana satu yang kita boleh tolong? Satu kes mengandung, satu kes dadah. Allahu Akbar. Satu, banyaklah kes yang zina, satu lagi cerita. Kan? Isteri berzina. Allahu Akbar. Banyak. Satu, tolonglah jadi suami yang ada otak.
Kan? Kita dah kahwin 25 tahun. Ini cerita abang Tesla ni kita jadikan sebagai perkara nak bergurau senda. Kan? Allah Akbar. Semua benda nak bergurau. Semua benda nak drama. Semua benda nak kontens. Kau ingat Allah besok nak pandang kau dengan konten kau. Kau ingat besok Allah nak pandang kau punya apa yang kau lakonkan. Semua benda nak cerita kat orang. Semua benda kau nak sebarkan kat orang. Allah suruh sebarkan, Allah hantar Nabi untuk sebarkan rahmatan lil alamin, kebaikan. Engkau sebarkan benda ngarut-ngarut. Allah Akbar. Semua benda nak bergurau. Semua benda kita nak jadikan bahan jenaka. Semua benda nak jadikan kontens. Apa ke kita sudah berada. Dunia sedang Allah simbah dengan api. Kita sedang simbah dengan pesta. Malaysia lagi tak sedar diri. Nampak tak? Baru habis politik, dah berpesta. Tak kira siapa pun. Hari tu dah kita berbala. Sepatutnya buat kerja sekarang. Masih lagi berbala. Masih lagi bergaduh. Masih tak habis-habis cerita. Anak remaja yang terbiar, tak dipimpin, tak dibantu, tak dibangunkan. Apa lagi? Pesta dia. Itu kata Muhammad Jun, pesta mula-mudi. Nampak tak? Habis daripada muda sampai ke tua nak mati, semuanya jalan yang tak betul. Kan? Allah Akbar. Jadi tolonglah sahabat-sahabat. Kita yang Allah beri kefahaman. Dan mudah-mudahan kita dipimpin oleh Allah SWT, diberi kefahaman. Selamatkan keluarga masing-masing. Kan? Allah Akbar. Kamu ingat apa? Semua orang selamat. Tak selamat. Tak ada seorang pun selamat. Melainkan berusaha untuk selamatkan diri. Di tengah-tengah lautan tu tuan-tuan. Kan? Kalau tak kayu dengan tangan sendiri. Tak ada bot, tak ada tongkang, tak ada perahu. Nak selamat macam mana? Tenggelam timbul. Berapa lama boleh bertahan? Akhirnya lemas. Dengan nikmat dunia. Lemas. Kan? Dengan nikmat dunia ni tuan-tuan. Yang perempuan pakai baju, tak ada lengan, nampak beran, nampak spender, pakai skirt, huara. Saya yang sekejap pergi KL pun huara. Kan? Dengan pakaian-pakaian orang zaman sekarang. Dah tak rasa malu. Kan? Cerita apa tu, apa Zaitun apa kan? Kan? Kita jangan gobor je kedai tu. Orang tu kena dakwa juga. Kurang ajar. Nampak tak? Sekarang orang dah kurang ajar kat bumi bertuah ni. Kita bangga tanam Melayu. Kita berbangga je keris kita yang terlekat kat baju. Kan? Berbangga tu je. Orang lain sedang menagih keuntungan dengan kita punya tanah. Kan? Sedang membuat onar tanah kita. Anak bangsa kita huara. Kan? Kena dakwa. Kena heret ke mahkamah satu pengajaran. Mereka yang mengkhianati agama ni. Kan? Gunakan agama untuk berpesta. Gunakan agama untuk disalahgunakan lah. Senang cerita kan? Kan? Mesti bawa. Kita mesti ada keberanian. Ini sikit-sikit nak jaga hati orang sebab politik punya hal. Dan sampai bila? Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, selamatkan keluarga masing-masing. Ini bukan masa untuk lepak-lepak tau. Tak salah nak holiday sana, holiday sini. Tak ada masalah. Bawa lah. Tapi kena ingatkan. Dunia semakin penghujung. Kan? Mengata-ngata tempat disimbahi dengan api. Kan? Mekah tengok baru-baru ni. Kan? Ribut Taufan tu bukan kali pertama berlaku tau. Kan? Allah Akbar. Jangan main. Kita ada masa kutuk-kutuk. Kan? Kutuk Habib, kutuk ulama, kutuk ustaz. Allah Akbar. Subhanallah. Okey, sahabat-sahabat, ada soalan? Daripada TikTok Syahidah. Assalamualaikum Pak Aris. Assalamualaikum. Macam mana nak berdepan dengan orang toksik kat office ni Pak Aris? Tak boleh elak sebab kerja. Nabi diturunkan ke tempat mana? Punyalah Allah sayang Nabi. Allah turunkan Nabi tempat maksiat. Bila Allah sayang kamu, Allah letakkan orang maksiat di depan kamu. Baru kamu tahu iman kamu darjah berapa. Darjah 4 ke darjah 5 je 6. Atau level PhD atau master. Ataupun ijazah diploma aja. Nampak tak? Maka jangan letakkan maksiat di seling anda itu sebagai penghalang untuk anda dekat dengan Allah. Nampak tak? Semakin Allah sayang kita, semakin besar ujian tu. Semakin tinggi seorang makam itu, maka semakin besar ujian dia. Maka pertama sekali, kalau ambil makam makrifat, orang yang dekat dengan Allah, Ahlullah, mereka akan bersyukur. Ya Allah, terima kasih engkau letak aku tempat macam ni. Ya Allah, ya aku mohon, ya Allah, tolong aku ya Allah untuk kekal beriman pada engkau. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Surah Al-Imran ayat 8. Puan kena hafal, puan jadikan amalan. Surah Al-Imran. And zikir puan kena bawa antaranya ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum sebab dia yang power. Kita apa? Sebab itulah bila kita berada di tempat maksiat, kita akan kenal siapa kita. Kalau kita ikut orang maksiat, kita sama je lah level bangsat. Tapi kita kekal bertahan. Orang tak suka kita tak ada hal. Kita nak Allah suka kita. Orang semua ambil rasuah. Daripada orang atas sampai ke bawah. Semua haram jadah bangsat. Ambil rasuah.
Orang lain kata kau tak ambil menyusahkan orang. Pergi mampus dengan menyusahkan orang daripada aku susah kat alam barzah, susah kat akhirat. Pendirian tu mesti ada. Ya, nampak tak? Sebab apa? Sebab engkau ambil tak ambil engkau mati. Engkau ambil pun mati, tak ambil pun mati. Faham tak? Kita nak cari rezeki yang Allah berkat. Baru saya ulas tadi pasal berkat kan. Baru saya ulas pasal berkat. Kalau anda nak faham erti berkat, anda kena pergi program saya 24/12. Ini bukan gurau. Kan? Ajak program tak nak. Keras. Kan? Kerat. Susah nak duduk, nak dengar ceramah. Satu masjid kosong tapi Melayu, hidup Melayu, hidup Melayu. Kan? Hidup Allahu Akbar. Lebih banyak orang kat pentas politik daripada masjid. Kitab tak nak belajar, satu haram tak nak belajar. Masjid kosong, Zuhur tak ada orang, Asar tak ada orang, Zuhur tak ada orang, Pak Riz orang kerja. Okey, fine. Asar pun orang balik kerja Pak Riz, kat atas negara bagus. Kan? Subuh. Isyak, Maghrib mana pergi? Allahu Akbar. Kalau orang tahulah tentang hebatnya solat jemaah ni, kata Nabi, orang mengangkat pergi masjid. Kan? Kalau Allah letakkan emas bergetul-getul, siapa pergi dapat emas, tentu semua orang pergi. Tapi Allah sembunyikan emas tu, Allah letak kat akhirat. Dan emas tu lebih dahsyat daripada emas kat dunia ni. Keuntungan dia. Tapi orang tak faham. Nampak tak? Kita semua nak fizikal, nak nampak depan mata. Allah kita tak nampak, tapi kenapa kita sembah? Sebab itu iman. Nampak tak? Kenapa kekayaan tak ada kat masjid? Kita pergi masjid sebab kita iman. Kita bukan sembah Allah sebab nak kaya. Tapi kita kaya lah sembah Allah. Orang kaya dengan iman lah sembah Allah. Kan? Kita tak tenang baru nak sembah Allah. Kita sembah Allah tu jadikan kita tenang. Kan? Kita ni bodoh tak usah mesti. Apa pula bodoh tak usah mesti? Orang solat tu ya orang pandai. Kan? Kalau masuk mesti tak solat tu pun bodoh juga. Itu level bangang. Abang dah bagi pandai pun tak solat. Nampak tak? Itu level bangang tu. Bangsat betul. Kan? Sebab Allah dah bagi pandai pun nak nampak Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Nampak kan? Ini kita. Sebab tu puan, bila puan letakkan tempat maksiat, sebenarnya Allah sayang puan. Abang nak tengok darjah apa puan ni. Puan punya level kat mana. Puan punya kekuatan. Kalau sembang kat luar boleh lah. Alah, aku tak ada masalah. InsyaAllah aku zikir. Duduk tempat orang semua. Kikir. Fakir iman. Macam mana kita nak dapat? Kan? Sebab itu kita gandakan iman kita dengan banyakkan zikir. Iringi zikir kita. Sebab dia lawan. Bukan kamu. Kita siapa nak lawan maksiat? Allah yang akan uruskan. Serahkan pada Allah dengan zikir. Dengan jaga solat. InsyaAllah. Nampak tak? Faham ke faham? Kan? Kita siapa? Kan? Ada seorang ahli sufi kata. Kan? Wahai Syekh. Kenapa aku telah solat. Aku solat. Tapi kenapa maksiat masih aku buat? Kenapa aku solat tapi aku masih buat maksiat? Kenapa aku zikir tapi aku masih lagi buat maksiat? Aku duduk tempat maksiat, aku tak kuat. Kenapa? Ahli sufi ni kata senang je. Kan? Bila engkau walau anjing tapi tulang anjing tu masih engkau pegang. Engkau walau anjing tapi tulang dia masih pegang. Anjing, dia nak tulang, dia datang balik. Engkau masih lagi pegang. Kan? Hati engkau masih pegang dengan dunia. Maka engkau akan kekal buat maksiat walaupun engkau solat. Nampak tak? Engkau masih rasa nikmat dunia ni. Engkau masih rasa seronok dengan dunia ni. Kalau engkau rasa kan tidur itu sedap, bangun berdirilah menghadap Allah pukul 4 pagi. Kalau engkau rasa makan itu sedap, berhentilah, berpuasalah. Faham ke faham? Kan? Subhanallah. Kan? Itu yang kita kena buat. Subhanallah. Ini tak sembang. Kan? Kata kat orang dahsyat. Hidup Melayu, kita kena maju, kita kena pertahankan. Pertahankan apa? Iman kau pun kau gagal pertahankan. Cakap sembang banyak kan. Termasuk diri aku, sama-samalah kita nak betulkan ni. Kan? Sama-samalah. Kita nak betulkan. Nak selamatkan ahli keluarga kita. 24/12. Kau orang pergi mana? Kan? Datang ke City Convention Center. Kita belajar sesuatu yang bermanfaat. Kita belajar sesuatu untuk selamatkan keluarga kita. Ini anak lemas kat tengah laut. Berenang pun tak kerti. Kan? Jala pun tak kenal. Tali pun tak kenal. Satu benda tak kenal. Asyik menjerit, tolong anak saya lemas. Tolong anak saya lemas. Orang kat kiri kanan tengok. Apa hal kau minta tolong? Dulu kau boleh belajar berenang, kau tak nak berenang. Sekarang anak kau lemas, kau minta tolong orang. Yang lain semua tak kerti berenang. Macam mana? Bukan anak aku, nasib kau lah anak kau mati. Nampak tak? Kita kena tolong kau, kita bermati-mati. Sebelum mati. Kau ingat apa besok kau mati? Ada orang ke mati-mati. Mati-mati nak selamatkan iman anak kau. Berapa banyak anak-anak remaja tertongging bila mak bapak meninggal. Alasan mudah, bapak saya tak ada, saya tak dapat kasih sayang. Senang je sifir.
Kan? Budak ni dia berzina Pak Riz, tolong tengokkan pasal dia bapak dia meninggal. Masa bapak bapak dengan mak dia meninggal aksiden kereta. Masa ni nenek jaga, tak dapat kasih sayang. Sebab tu dia jadi budak teruk, budak terbiar. Ini falsafah, ini prinsip, ini formula, ini sefir. Kena buang dalam sampah lah. Nabi pun tak ada mak apa. Nampak tak? Allahu Akbar. Subhanallah. Ini kita punya pegangai. Sefir ni kita pegang tak lagi dulu sampai sekarang. Kan? Berapa ramai anak yatim jadi manusia? Berapa ramai mak apak yang ada mak apak tak jadi manusia? Tak ada mak apak. Terlebih-lebih kasih sayang. Bagi handphone, bawa pergi sana sini, makan kat kedai makan, bertebaran. Tak jadi manusia juga. Sebab mak apak tak ada ilmu. Minta maaf lah, mak apak tak ada ilmu. Kan? Ajak pergi program tak nak pergi. Tapi asyik telefon kita, PM kita, DM kita, tolonglah saya. Tolong kami, bantu kami. Kami, mak bapak, memang tak sedau diri. Faham? Kan? Besok anak dah. Tuan-tuan, anak baik tak? Bila anak baik, itulah kegemaran iblis dan anak Allah. Iblis ni, dia suka pada orang baik. Sebab itu challenge bagi dia untuk sesatkan. Orang dah buruk, dia tak ada heran. Nampak? Satu dia pergi tunggu budak-budak madrasah, budak pondok. Dia lepak tengok ustaz-ustaz, ulama'-ulama'. Sebab itu cabaran dia. Bagaimana dia nak tumbangkan iman seorang ulama'. Bagaimana dia nak tewaskan iman seorang ustaz. Satu kita satu Malaysia. Kalau ustaz tu tewas, kan, maka kita pun cerita. Dia dah tahu dah. Dia dah tahu, iblis dah tahu dah game ni. Kalau seorang ustaz, dia buat maksiat, satu Malaysia akan kutuk semua ustaz yang ada. Dia dah tahu. Dia kena tumbang satu ustaz, institusi pondok akan terjejas. Itu game dia tahu. Kan? Tapi sekolah, cikgu macam-macam perangai, pelajar macam-macam kes, orang tak sentuh. Pasal sekolah kajian punya. Kan? Kan nampak tak? Ini, iblis dia tahu game. Faham tak? Jadi jadilah mak apak yang samakan iman anak-anak. Faham? Antara anak tempat yang baik itu adalah satu kewajaran, satu keutamaan, satu kemestian. Tapi kamu juga mesti jadi orang baik. Kamu hantar anak tempat baik, lepas tu dia bagi kat kamu kotor balik. Sebab kamu kotor. Faham ke faham? Jelas ni. Begitulah. Kan? Macam pelancong pergi masjid. Pelancong-pelancong daripada negara Cina, daripada Hong Kong, daripada Taiwan masuk masjid. Dia pakai skirt. Kan? Dia pakai baju nampak lengan. Masuk masjid dia dipakaikan dengan jubah. Tahu kan? Kan? Dipakaikan dengan jubah. Tapi bila dipakai dengan jubah tu tak menjadikan dia orang beriman. Kan? Menutup orang tak jadikan orang beriman. Kan? Dia keluar aje. Dia tinggalkan jubah tu, dia pakai baju tu balik. Nampak tak? Kita jangan kerja macam tu. Hantar anak ke madrasah, hantar anak pergi majlis agama, kita masih kotor lagi. Allahu Akbar. Soalan. 24 dan 12, City Conference Center, orang Facebook. Kan? Bantu. Daftar. Kan? Okay, next. Daripada TikTok Mazura, anak saya dah lelaki, dah 2 tahun kahwin, belum bersedia punya anak sebab hidup belum stabil, kerja tak tetap. Alamak, ambil kerja Tuhan buat apa? Ambil kerja Tuhan buat apa? Apa pula kaitan anak dengan apa kerja tak stabil? Alah, orang dulu pungut hasil hutan anak 8 orang. Orang dulu dia kata anak 10 orang. Kita kerja gaji 3,000 tak cukup duit lagi. Ni bukan duit cukup tak cukup, ni berkat. Bapak saya 2 kali bagi gaji 1,000 lebih je. Anak 6 orang, 6 masuk universiti. 6 jadi manusia. Kan? Duit tak apa sen. Syafiq bapak dia askar. Bukan pangkat besar. Kan? Tapi dia masuk universiti. Adik-adik dia masuk universiti. Ini berkat rezeki. Bukan pada banyak tak banyak. Kenapa ambil kerja Tuhan? Kenapa ambil kerja awam? Mintalah. Anak tu kan rezeki. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Kalau kamu rasa bahawa anak tu bebankan kamu, maka kamu telah mengkhianati sunnah Nabi. Kamu telah memperolokkan perjuangan Nabi SAW. Mana pula anak membebankan kita? Anaklah penyelamat kita dalam kubur besok. Di akhirat. Menjadi anak yang soleh. Kalau kau tak ada anak besok, macam mana kau nak lahirkan anak yang soleh? Allah, masa muda lah ada anak. Masa kau ada tenaga, nak pimpin dia, nak bimbing, nak tarbiyah dia. Puan faham? Pergilah program saya supaya anak-anak ni keluarga kita bawa pergi program keluarga. Pergi program keluarga saya. Kan? Supaya nampak benda ni. Apa masalah pula tak ada duit, tak ada ni. Rezeki apa jamin? Kita ni nak kata bodoh pandai, nak kata pandai bodoh. Kan? Kenapa mati-mati untuk kerja? Sampai tertinggal ibadah. Ibadah tu yang Allah tak jamin. Yang Allah jamin ialah rezeki kita. Faham tak? Maka berusahalah untuk menjadi orang yang kekal beribadah pada Allah. Kena fahami, ini benda besar. Bukan gurau-gurau. Kan? Bagi tahu pada anak-anak kita. Dapatkan anak, rezeki kau bertambah. Ni apa pula sifir dah berubah sekarang ni?
Kan saya gaji tak cukup, kira atas kertas cukup. Aku ada merasa setiap bulan nak pakai 40,000, aku pun tak tahu macam duit tu datang. Kan tak pernah tulis atas kertas duit tu datang. Betul tak? Tapi rezeki apa jamin? Apa nak takut? Kita dah bertahan dekat 12 tahun, 15 tahun dah. 13 tahun kan? Merasa kita bertahun dah 13 tahun. Kan? 14 tahun, 15 tahun dah bertahan. Kita dah meniaga 26 tahun buat motivasi. Kan? Allahu Akbar. Ada bulan memang tak ada duit, tapi kita tetap hidup. Kan? Rezeki apa jamin ha? Tak usah kau bercakap tentang rezeki. Engkau bercakap tentang tugasan kau. Rezeki tu Allah jamin. Yang kau pergi cakap tentang rezeki apa hal? Mintalah rezeki yang berkat. Rezeki tu memang Allah jamin. Manusia hari ni dia keliru. Benda yang confirm dia fikir. Kan? Yang kau kena buat sekarang ibadah kau. Kau kena risau buat ibadah kau. Jangan sampai ibadah kau tu kan tak dijalankan kerana kau khawatir rezeki kau. Kerja kat tempat jual arak, berhentilah. Tak boleh Pak Ri, gaji dah 8,000, kalau berhenti nak cari rezeki kat mana? Nampak tak kebingungan kita? 8,000 tu bayaran untuk masuk neraka. Bayaran untuk dapat kemurkaan Allah. Bayaran untuk buat Allah murka kat kita. Dah jelas-jelas tempat tak boleh kerja, kau kerja juga. Takkan kau buka ruang Allah murka? Tapi berita baik umat Muhammad. Taubat kita pada bila masa Allah boleh terima. Itu bagusnya, tapi sempat tak taubat. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha. Qabla al-maut ya muqallibal qulub sabi qalbi ala dini. Nampak? Mudah-mudahan sebelum kita meninggal kita dapat taubat nasuha. Mudah-mudahan kita mati dalam husnul khatimah. Hati kita ni berbolak-balik kena ingat. Kan? Jangan hati kita ketika kita tawar dengan Allah, ketika berdosa dengan Allah, Allah matikan kita. Aduh. Na'uzubillah min zalik. Next. Soalan banyak lah. Soalan banyak. Pergi soalan. Daripada Mami Nina, Pak Riz nak tanya, pasangan sering buat kesalahan yang sama banyak kali. Pasangan yang ulang, maknanya dia butuh huruf. Kan? Orang kalau dah jatuh, dia jatuh lagi tempat yang sama, maknanya dia tak pernah belajar dengan kesilapan dia. Dia tak pernah belajar tentang kebodohan yang dia lalui. Orang jatuh, kemudian dia bangkit dan dia tak jatuh lagi di tempat yang sama, itu orang yang belajar daripada kehidupan dia. Kenapa, macam nak buat Pak Riz orang yang begitu? Kan? Antaranya kalau pasangan anda begitu, kan ada very subjective lah soalan ni kan, apa yang jatuhnya kan, dia ni skandal ke, buat benda sama ke, ada perempuan lagi ke, dulu dah buat lagi, macam-macam lah kan, buat benda sama. Sebenarnya yang pertama, dia jauh dengan Allah. Bila kita jauh dengan Allah, Allah tak bagi kita faham. Yang nak bagi faham ni Allah, bukan kita. Kita tak boleh bagi faham. Seorang pelajar duduk dengan 39 pelajar yang lain di kelas paling pandai, cikgu pakar, cikgu periksa kertas. Cikgu tu walaupun dia pandai, dia tak boleh buat orang faham. Yang bagi faham Allah. Satu dalam kelas, markah kita beza-beza. Ingat tak zaman kita sekolah? Bodoh ke cikgu tu tak tahu ajar. Sampai aku ni gagal. Bukan. Allah yang bagi faham. Cikgu dia tolong ajar. Yang nak bagi rezeki ni Allah. Sebab tu kita kembali pada Allah. Maka bila jauh dengan Allah, Allah tak akan bagi faham. Allahumma fakkihu fid din. Allah yang bagi faham, bukan kita. Jadi kita cari Allah. Bagi kita yang sedar ni, mintalah hidayah pada Allah. Hidayah tu lah buat orang tu faham. Hidayah tu lah keselamatkan orang tu daripada jatuh berulang kali. Minta hidayah. Sebab ramai orang pilih jalan untuk buat orang terseksa. Ya Allah, jahannamkan dia, ya Allah. Ya Allah, biar dia mampus, ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kau bagi balasan setimpal. Dia akan buat kau balik. Dia akan kenakan kau. And sebab dia tak berubah, dia masih jahat. Tapi kalau kau minta hidayah pada Allah, dia jadi baik, engkau dapat manfaat kebaikan dia. So doakan dia. Hidayah milik Allah. Dia tak jauh pada Allah. Maka buat sesuatu supaya kita semua dekat dengan Allah. And kita pasangan, and buat sesuatu dalam rumah tu supaya orang ingat Allah. Sebab tu kamu sebagai isteri, kamu sebagai suami, pasangan kamu yang leka, pasangan kamu yang lain, ambil doa yang Nabi ajar. Satu saya kata, kita ni leaking of doa. Nampak tak? Kita ada masalah tapi leaking of doa. Wah, kita kalau sakit pandai pula pergi klinik. Kita kalau sakit pandai pula cek doktor. Tapi bila kita ada masalah, kan, tak cari pula Allah. Tak, doa pun tak ada. Obat di mana? Doa lah obat dia. Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini Nabi ajar. Ya Allah, tolong aku untuk ingat engkau. Kau ingat, boleh ingat macam tu je. Dulu aku ingat Allah. Apa khabar Allah? Bukan begitu. Ingat Allah maknanya bila jatuh ingat Allah. Bila nak buat maksiat ingat takut azab Allah. Bila masuk lawangan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dah siap nak pergi solat. Itulah orang ingat Allah.
Nampak? Bila dengar kat office orang cerita hal orang, kita undur diri. Sebab kita ingat Allah, takut azab Allah. Jadi manusia sentiasa bersyukur. Jatuh bersyukur, menang bersyukur, sakit syukur, sihat syukur, syukur 24 jam. Nak jadi macam tu, minta pada Allah. Sebab syukur tu ada pada Allah, nak bagi pada siapa? La'in sakartum la'azinnakum la'in khafartum inna azabi lasyadid. Nampak tak? Orang bersyukur Allah bagi nikmat lagi tambah. Tak nak ke? Nampak? Bersyukur. Ibarat macam ni lah, pergi kedai Mak Jah, beli nasi lemak. Kita kata, Mak Jah bagi RM2 nasi lemak, dapat 2 bungkus. Terima kasih Mak Jah, mudah-mudahan murah rezeki. Pam dia bagi 2 bungkus lagi. Oh, rupanya dengan ungkapan, terima kasih, nasi lemak bertambah. Kalau kita dah tahu, terima kasih, pam dapat 2. Terima kasih, dapat lagi. Nampak tak? Macam tu dengan Allah. Kan? Allah punya kaya lagi dahsyat. Mak Jah tu nasi lemak dia terhad atas meja. Tapi Allah ni tanpa had. Dia punya kekayaan tanpa had. Dia boleh bagi, dia boleh bagi. Malah Allah terbalikkan pun boleh juga. Allah boleh bagi, Allah boleh tarik. Nampak tak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kan? Dalam rumah anda ni hidup tak dengan Al-Quran? Dalam rumah anda ni hidup dengan sunnah tak? Belajar 24 bulan pergi. Tanya kena pergi. Mana berkat? Pergilah dapat manfaat. Allahu akbar, subhanallah wa akbar. Next. Pergi ke Bayu, orang TikTok pergi ke Bayu, dapat nombor telefon tu. Pergi. Daripada telefon tu lagi, Puan Zaliha Abidin, kenapa doa kita tidak dimakbulkan? Bukan ke Allah tak bangunkan doa kita. Kita je tak sabar. Kita boleh kita hari ni telan ubat, besok sekejap lagi baik. Kan? Allah bila tahan doa kita, maknanya Allah nak suara kita lagi, Allah nak tangisan kita, Allah nak isakkan kita, Allah nak kita merayu pada dia. Sebab itu yang Allah suka. Engkau nak buat Allah suka ke Allah tak suka? Nak Allah suka. Jadi doa panjang. Doa tu ibadah. Bila engkau doa, ada orang sepanjang hayat dia tak dapat zuriat. Tapi dia punya doa tak pernah berhenti, walaupun dia tahu dia mungkin tak ada peluang dapat doa, dapat zuriat, tapi dia tak pernah putus asa dengan Allah SWT. Dia doa. Dia tak kata ya Allah kenapa tak turun? Kenapa tak. Kan? Engkau masih berdoa dalam keadaan sihat. Itulah doa yang kau minta tu Allah tukar dengan sihat. Kau tak faham ke? Kan? Kau tak nampak anak-anak kau semua baik? Allah tukarkan doa kau tu daripada anak-anak kau yang baik. Allah bagi lebih baik daripada apa yang kau minta. Satu, Saidina Ali bin Abi Talib, gedung sekali ilmu pengetahuan. Ini orang yang hebat ni. Sebab apa? Dia satu-satunya orang yang tak pernah sembah berhala. Nampak tak? Kan? Saidina Ali karamallah. Dia adalah orang yang tak pernah sembah berhala. Kedudukan dia sangat-sangat tinggi. Subhanallah. Kita macam-macam burung, macam pawang kita pergi jumpa. Kan? Kemudian kita kata, ya Allah aku nak syurga. Ya Allah aku nak mati husnul khatimah. Ya Allah aku nak doa aku kau kabulkan. Tapi kita bergantung harap pada makhluk. Kan? Sakit perut, letak minyak. Tak minta Allah pun apa-apa. Langsung tak minta Allah apa-apa. Sakit gigi tu begini mulut tergigi. Langsung tak minta Allah apa-apa. Nampak tak? Pening kepala ambil Panadol. Terus ambil Panadol. Tak minta apa-apa pun pada Allah. Nampak tak? Yang kita punya itikat seakan-akan Panadol tu, minyak angin tu, minyak cap kapak, minyak cap kuali, minyak cap buruh, semua tu boleh selesaikan masalah kita. Faham ke faham? Ini masalah kita. Sayyidina Ali bin Abi Talib kata apa? Ketika aku berdoa Allah kabulkan doa aku gembira. Sebab itu adalah yang aku nak. Ketika aku berdoa Allah tak kabulkan doa aku, 10 kali ganda aku doa. Kau nampak tak? Orang-orang makam-makam tinggi makrifat ke atas ni, kan? Mereka mempunyai pandangan, sudut pandang berbeza. Kan? Mereka berdoa tapi Allah tak kabulkan, mereka lagi suka. Satu, mereka doa. Bila Allah tak kabul lagi seronok, gembira. Sebab apa? Itu yang Allah suka. Allah bagi yang apa yang Allah suka pada engkau, yang layak untuk kau dapat. Ya Allah bagi aku zuriat, tapi Allah tak bagi. Maknanya Allah nak kau kekal dalam keadaan Allah bahagia tengok engkau mengharapkan dia. Allah gembira tengok engkau merayu pada dia. Sebab itu semua package untuk dapat syurga dia. Faham? Jadi jangan pertikaikan dapat tak dapat. Doa ikhtiar. Nampak tak? Itulah formula untuk dunia. Dunia ni kalau nak beli apa pun pakai duit. Kan? D itu doa. Doa mesti datang I itu ikhtiar. Kan? Faham tak? T itu tawakal. You jumpa kat 24/12 baru dapat you. I nak jumpa you. Itu you tu. Next. Daripada Murni di TikTok, apa pandangan Pak Aris? Suami tak balik duduk rumah dengan keluarga. Apa pandangan Pak Aris? Suami tak balik duduk rumah dengan keluarga, balik rumah jarang-jarang, duit belanja bagi elok. Saya tak pasti dia kerja apa. Adakah kerja dia menyebabkan dia tak boleh balik rumah? Kan? Adakah kerja dia memang kat offshore ke, memang 2 minggu sekali ke, sebulan sekali ke? Nak tahu kerja apa? PJJ ke? Kan? Tapi sama-sama tak balik rumah. Aku pun tak tahu kenapa. Ada sambungan? Tak ada.
Kan? Keadaan suami begitu hampir 5 tahun. Hubungan seperti orang luar dengan anak-anak pun jarang jumpa. Tak tahu pasal apa. Tak tahu kan. Awak ni isteri pertama ke kedua. Kan? Tak tahu cerita kan. Tapi suami yang normal, pelik kan dia tidur kat mana dalam kereta. Dia tidur pasal raya kat hotel. Kali sangat duduk kat hotel tak layu. Kan? Tak tahu cerita ujung pangkal. Saya tak tahu nak nilai. Tak tahu nak, saya tak boleh nak jawab. Hanya seorang suami yang hebat, seorang suami yang bertanggungjawab, kan, dia kena jumpa anak dia setiap masa. Sebab itulah pendidikan yang berpanjangan. Sayyidina Umar kan dah ajar kita, kan, cara mendidik anak. 7 tahun yang pertama buat apa? 7 tahun pertama kita kena bersama dengan anak kita rapat-rapat. Nampak tak? Supaya kita kenal karakter dia yang akan mendatang ni. Tapi 7 tahun yang kemudian, itu tahun yang ke-8, kita kena didik dia suka tak suka, jadikan dia hamba kepada Allah SWT. Engkau yang jadi satu tanda-tanda kiamat ni ialah bila mak bapak lahirkan tuan. Anak cakap apa mak bapak percaya. Aku kadang-kadang bangun ni, saya kat madrasah ni, kadang-kadang penat dengan mak bapak di madrasah sendiri. Kan, dia percaya anak, dia percaya kita. Habis tu dia hantar anak dia kat kita. Macam kan, dia percaya anak dia. Kalau dia percaya anak dia, buang dekat madrasah sendiri. Kan, pergi ajar anak sendiri. Kita bangunkan anak dia depan bapak lain, depan kita lain. Tu masalah tu. Kan? Lepas tu dia cerita, ustaz macam ni, ustaz macam ni, ustaz macam ni. Ustaz macam mana? Kau nak ustaz macam mana? Bila kau berak, ustaz cebuk kan? Kan? Macam mana? Ini cabaran hari ni dahsyat, bukan bermain. Kan? Luar biasa. Kan? Bukan sedikit cabaran dia. Kan? Jadi kita nak kena kenal diri kita, baru kita boleh kuasai, kan, pasaran dunia ni. Boleh kita kuasai kehidupan dunia ni. Kita kalau tak kuasai diri kita, macam mana kena kuasai yang lain? Nampak tak? Yang nak berinteraksi kita, yang beraksi kita, kan? Kita lah yang kena kuasai sekarang. Kita kuasai diri kita, baru kita kuasai semua yang ada. Kan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi orang yang normal ni, mak bapak yang normal, bapak yang normal, mak bapak yang bertanggungjawab. Kan? Ada mak bapak yang mana umur anak 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Kan? Ini sekolah rendah punya umur ni, dia kena latih anak dia, menjadi seorang hamba. Kan? Boleh angkat baju kat ampayan. Engkau jangan buat benda tu. Engkau didik anak engkau angkat baju di ampayan. Engkau suruh anak engkau keluarkan baju daripada mesin basuh. Ini mesin basuh engkau yang picit. Engkau masukkan baju dalam mesin basuh. Engkau yang tekan. Engkau yang ambil. Engkau yang jemur. Alahai. Satu budak-budak macam ni, kat sekolah menyusahkan orang. Satu budak-budak macam ni, besok dia besar, dia menyusahkan masyarakat. Sebab apa? Sebab dia satu benda dia, semua benda bergantung, dia dah biasa arah. Dia dah biasa arah. Satu kau nampak kat jalan raya, kalau pasang tiang, dia duduk kat tepi jalan, borak-borak, satu dua dia pasang tiang tu. Itulah datang dari keluarga yang mak bapak memang buat untuk anak. Kan? Dia ada suami dia balik kerja, pergi duduk kat sofa, tengok TV, kat tangan ada handphone. Isteri macam nak mampus, power gila, mungkin dah gila pun, kan, masak untuk dia tak bayi. Nampak tak? Allah Akbar. Sebab dia tak pernah dilatih menjadi hamba. Dia lelaki, konon-konon tak boleh ke dapur. Sedangkan kat hotel, hampir semua chef lelaki. Nampak tak? Kita lelaki tak boleh masak. Kita kena tunjuk kejantanan. Jantan otak kau. Bini kau panggil kelang kampung, kau datang. Kan? Itu dipanggil test lah. Test dulu. Lepas tu boleh belah. Next. Daripada Khairul Hafiz. Ya, Khairul Hafiz. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jumpa hari tu Pak Aris. Pak Aris dengan saya, dengan Ustaz Herman masa pintar. Oh ya ke? Alhamdulillah. Terima kasih sama-sama kita. Kan? Next soalan. Pada Afiq Tahir. Pak Aris, macam mana nak handle anak bawah 10 tahun niat nak solat? Tak. Kalau anak 10 tahun, maksud dah termasuk dalam apa yang Sayyidina Umar ajar. Latih dia jadi hamba. Pula kau tak boleh pimpin dia jadi, kau tarik dia. Latih dia jadi hamba, bukan kau jadi hamba dia. Dia jadi hamba Allah. Latih dia solat. Garang sikit, tegas. Kau tahu tak formula tegas? T-E-G-A-S. Dalam T tu ada E, dalam E tu ada G, dalam G tu ada A, dalam A tu ada S. Itulah tegas. Nak formula tu, pergi program 24-19 supaya kau belajar. Anak sekecil tu kau tak boleh bangunkan. Ni aku nak cakap kau, ikhlas tau. Saya ada pengalaman 26 tahun. Pimpin remaja ni nak masuk ni, budak mengandung. Anak luar nikah. Nak masuk dah kat sini. Kita tengah timbang-timbang lah. Nak terima ke tak nak. Sebab kita kena jaga budak ni sampai dilahirkan anak. Kita timbang-timbang sebab kes banyak masuk. Kita takut tak terbuat. Sebab ini komitmen lama. Bukan komitmen sekejap. Termasuk nak jaga baby tu semua.
Kalau kita sebagai bapa ni tuan-tuan, anak bos 9 tahun tak boleh pimpin, kau rasa 10 tahun kemudian, usia dia 19 tahun, dia kahak kamu ke kau? Nak pergi mana tu, Man? Lorat tanya-tanya. Orang tahulah, panas lah tanya-tanya banyak kali. Aduh, kau jaga kau. Bapak kau balik, aku takut bapak kau. Kau nampak mak punya level? Nampak tak? Mak punya level. Nampak? Sebab kau tak pernah lantik dia jadi hamba kepada Allah. Bila dia jadi hamba kepada Allah, dia akan respect kau sebagai mak bapak. Kenapa hari ni anak-anak boleh getak mak bapak? Sebab kau yang gagal, bukan anak tu. Anak tu dah confirm lah. Kan? Engkau gagal didik dia menjadi seorang hamba. Engkau gagal didik dia menjadi seorang anak yang soleh. Solat wajib, bukan gurau-gurau. Dia bukan makruh ke, bukan mubah ke, bukan harus. Dia wajib. Kenapa benda wajib engkau tak boleh, engkau kena game? Sebab kau tak tegas. Dalam tegas tu ada G. Aku kupas G je satu. Apa tu G? G tu maknanya kau kena garang. Kau kena garang. Ni masalah ni tak bangun-bangun ni. Ha? Bangun. Garang. Tapi ada tegas. G tu apa? Gigih ingatkan anak. Gigih. Tiap hari buat. Tiap hari buat. Lama-lama dia akan penat. Dia akan ikut. Dia nampak kau, dia berdiri. Lama-lama. Alah Pak Adis, kalau kita guna pendekatan tu, besok saya tak ada, dia tak semayang. Sebab kau tak ada ilmu. Kau tak ada ilmu lah kau cakap macam tu. Engkau tak ada ilmu. Tak nak pergi bila sekolah buat parenting skill, engkau tak pergi. Sibuk nak kerja. Besok, bukan majikan kau yang uruskan jenazah kau, anak-anak kau yang baca talqin. Wahai ayah, ayah akan seorang diri dalam kubur ini, ayah. Selamat tinggal, ayah. Terima kasih ayah tinggalkan kereta besar-besar, ayah. Ayah jawablah dengan malaikat pandai-pandai, ayah. Kami akan uruskan harta ayah. Terbaik, ayah. Kan? Ayah, terima kasih ayah tinggalkan duit berjuta pada kami. Kami berjanji, ayah, lepas tanam ayah ni nanti kami akan bergaduh mana yang boleh untuk mengagih-agihkan kekayaan yang ayah tinggalkan. Kesian ayah. Saya ingat ayah, Datuk dah bodoh, rupa ayah pun level sama. Dulu Datuk tinggalkan harta, ayah bergaduh adik-beradik. Sekarang ayah lakukan perkara sama macam Datuk buat. Ayah, kami adik-beradik berjanji, kami tak akan lakukan perkara yang ayah telah buat. Kan? Kami dah deal baik-baik, ayah. Ketika jenazah ayah tadi berada kat tengah-tengah rumah, kami dah deal adik-beradik. Kami dah sampai kata sepakat. Kita akan agihkan sama rata, sama rasa. Ayah jangan risau, ayah. Rumah ini kami rancang nak jual. Duitnya kami akan bagi sama rata. Sebab kami semua dah tak heran dengan rumah ni fashion. Old fashion, ayah. It's very, very old fashion, ayah. Kan? Kami tak nak rumah ni. Kami nak tinggal kat penthouse. Kami tak nak rumah macam ni, ayah. Man. Dah ada ejen. Untuk pengetahuan ayah, ketika ayah tengah nazak, kami dah bincang dengan ejen. Ejen kata pada kami, anak yang bagus. Sebab kalau jual, nanti taklah bergaduh adik-beradik. Kami dah kira-kira, ayah. Ejen kata nilai rumah ni lebih kurang dalam 1 juta. Terima kasih, ayah. Kan? Itu tak termasuk lagi aset-aset ayah, kelapa sawit, kepala bana, semua ada tu, ayah. Kan? Kan? Bersepah-sepah, ayah. Terima kasih, ayah. Kan? Kan? Next. Daripada Rosniza Ishak 2, macam mana nak atasi suami yang kaki mengail, suruh pergi masjid dengan surau jauh sekali? Boleh, puan. Boleh, puan. Bincang untuk imam supaya buat kolah kat situ. Kolah mancing. Kolah mancing kat tepi masjid. Kan? Supaya suami puan, kan? Lepas tu corong azan tu letakkan kat tepi telinga dia. Kan? Biar dia pakak. Dia begini. Bila manusia jauh pada Allah, dia tak nampak apa puan nampak. Memancing tu seronok. Dia buat orang ketagih, dia buat orang gian, dia buat orang leka. Saya tak suka mancing. Tapi itu yang dikatakan oleh kawan-kawan saya. Mancing ni gian. Mana masa bila gian? Bila ikan taik. Ikan taik, dia taik. Ikan taik, dia taik, kan? Macam tu lah besok mata nak mati. Malaikat taik, kau taik. Malaikat taik, kau taik. Malaikat taik, kau taik. Tu gian nak mati tu. Kan? Sebenarnya puan. Kan? Suami puan. Kan? Ni bab hidayah. Jadi apa puan nak buat sekarang? Minta pada Allah. Mohon Allah bagi hidayah. Sebab suami yang kaki mancing tapi tak pergi masjid. Mancing tak salah. Tapi sampai ke tahap dia tinggalkan masjid demi mancing dia, dia akan memberi impak negatif kepada pembangunan keluarga itu sendiri. Kan? Bila mak apa itu jauh pada anak, itu akan jadi musibah besar dalam kehidupan keluarga tu.
Bila mak bapak jauh pada Allah SWT, dia akan gagal jadi mak bapak yang bertanggungjawab dalam membangunkan keluarga. Satu puan kena risau, kena gelisah. Kerisauan adalah pakaian ahli syurga. Mereka bimbang dengan kehidupan di akhirat nanti macam mana. Maka mereka berusaha untuk samakan iman mereka dan seluruh ahli keluarga mereka. Banyakkan doa puan, jaga zikir. Mudah-mudahan asbab puan jaga zikir, Allah bagi hidayah pada suami puan. Wahai Allah, aku tak pernah tinggalkan kau ya Allah. Aku sentiasa berzikir, aku sentiasa mengingati engkau. Quran aku baca setiap hari ya Allah. Aku jadikan satu disiplin diri aku, setiap hari satu juzuk. Ya Allah, kalau engkau nampak ini perbuatan orang yang kau muliakan, perbuatan yang kau reda, perbuatan yang kau rahmati, kau berkati amalan aku, tolong aku ya Allah. Kesihanilah aku ya Allah. Aku tak nak ya Allah kehilangan suami aku. Bila dia hidayah ya Allah, kesihanilah dia ya Allah, rahmatilah dia ya Allah. Nampak tak? Kita jadi asbab untuk Allah bagi hidayah kepada. Allah boleh bagi pada siapa pun, tapi kita minta bantuan Allah, kita minta pertolongan Allah. Nampak tak puan? Nampak tak? Puan ketika masak, ini peranan puan kan? Sebab puan yang masuk live saya ni, puan masak kan, banyakkan selawat. Puan banyakkan selawat. Jadikan selawat kan sebagai nafas anda. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Untuk kenali siapa tanya? The Fox. The Fox. Kalau kita belajar, kita tak akan anggap itu tarian. Tarikat ni banyak. Kena berhati-hati sahabat. Kalau kita tak faham, nanti kita terikut-ikut kan orang-orang yang memusuhi kan amalan tarikat. Kan saya juga saya nak bagi tahu begitulah. Kan berhati-hati dengan pandangan kita, sebab pandangan orang yang tak faham tentang agama, mereka akan nampak itu macam tarian. Tak faham tentang ilmu tarikat, kita akan faham. Orang tarikat zikirnya tak macam kita. Kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang tarikat dia lain. Kalau kamu adalah orang yang datang pada orang tarikat, kamu akan faham ini adalah pandangan masyarakat. Jadi saya pesanlah pada kawan-kawan yang terlibat dengan dunia tarikat, kita berhati-hatilah supaya orang tak nampak, tak timbulkan fitnah. Berhati-hatilah. Sebab masyarakat hari ini banyak yang tak faham. Maka mereka, benda yang pelik, tapi bagi orang yang tak berada dalam dunia tarikat, mereka tak faham, nanti menjadi fitnah. Subhanallah. Itu baru sikit, ada banyak lagi dalam. Jadi sahabat, tak, itu tidak benar. Itu adalah amalan zikir yang biasanya datang pada orang-orang tarikat. Lebur raya dalam Islam ni dia banyak. Ada ahli sufi. Ada orang dia punya amalan, dia keluar orang tabligh, keluar 3 hari, 4 bulan, setahun. Dia ada lebur raya dia tersendiri. Kita raih setiap orang. Kita raih setiap orang. Kita kadang-kadang kata, apalah orang tabligh ni, tinggalkan anak bini. Kita tak faham. Jangan cakap. Nanti berdosa dengan Allah SWT. Pengorbanan dia orang untuk agama cukup luar biasa. Dia tinggalkan anak bini dia dengan cukup lah. Sebab tu kita baca apa? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Allah akan cukupkan keperluan anda. Amalkan zikir tu La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. 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 Amalkan zikir tu. Sebab Allah akan cukupkan keperluan anda. InsyaAllah. Yakin. Amalan kena yakin. Saya pun pernah kena juga. Buat zikir, bergerak-gerak ni orang fitnah. Orang kata ni amalan ngarut. Menari-nari ketika zikir. Orang tak faham. Yang patut kita risau, orang menari tu kat pesta, kat Perak tu. Yang menari dekat pesta-pesta yang ada. Yang itu patut kita risau. Ni zikir, bukan. InsyaAllah. Sahabat, saya jawab apa yang saya faham. Sebab ni dunia tarikat dia agak sedikit berbeza. Kita raih setiap orang. Melainkan dia kat muzik, ya ilaha illallah, macam tu kan. Dia punya ni, orang tarikat dia siapa-siapa yang terlibat dengan dunia tarikat, berhati-hatilah supaya tak timbul fitnah pada masyarakat. Masyarakat kita orang makin kurang ilmu, makin kurang faham, Jadi takut nanti
jadi fitnah pada agama ni. Kan berdosa banyak orang nanti. Allah kesian orang. Kan ada orang memang niat dia jahat untuk agama ni. Kan dia memang niat jahat kepada mereka yang berjuang untuk ahli sunnah wal jamaah. Ada je pandangan dia negatif. Allah Akbar. Next. Daripada Syuhada Wahyudi, Pak Syuhada kata, Pak Aris, kenapa ada parents ngaji, jaga solat, jaga aurat, tapi gaduh nak berpisah? Macam mana solat tu membahagiakan? Solat memang bahagiakan, tapi kamu tak jumpa membahagiakan ketika solat. Kan solat tu Allah cakap, Allah yang bagi tahu, Allah yang berfirman dalam Quran, solat tu akan menghapus semua maksiat kita. Tapi solat yang kamu buat tu macam mana? Solat macam mana? Solat yang kamu jumpa dunia ke jumpa Allah? Solat yang kamu buat tu daripada hati ke daripada kaki dengan tangan? Nampak tak Sebab tu kata Nabi, ulama sampaikan, saya buat maksiat, tapi saya jaga solat. Betulkan solatmu. Mantapkan solatmu. Baiki solatmu. InsyaAllah yang lain akan terbaiki sama. Nampak tak? Itu je. Formula itu je. Solat betulkan. Kan? Begitulah hidup saya. Kita sama-sama tuan-tuan. Kalaulah saya hadapi banyak masalah, betulkan solat tu. Perbaiki solat tu. Mantapkan solat tu. And hadirkan solat tu dalam kehidupan kita, dalam jiwa kita. Kita solat seakan-akan Allah sedang melihat kita. Allah bersama kita. Allah ada. Kita melihat Allah SWT. Begitulah ibaratnya begitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi kita kena sungguh-sungguh lah buat solat. Dan memang banyak kan, subhanallah. Dan solat tu tak salah. Yang salah tu kita. Yang ketika mendirikan solat tu tak sungguh-sungguh. Betulkan solat kita. InsyaAllah banyak kita dapat manfaat. Next. Daripada Puan Syahidah, Pak Aris, orang single boleh join tak Pak Aris? Seminar. Saya ada masalah umur, dah tua tak kahwin lagi, kena orang baru tak jadi. Tak jadi masalah. Mana tahu berkat besok hidup kamu. InsyaAllah perhimpunan manusia 2,000 orang yang pelbagai masalah hadir untuk kita bicara dengan Allah SWT, untuk kita letakkan di hadapan Allah SWT, untuk kita merayu bantuan Allah, kita minta ihsan Allah. InsyaAllah datang. Saya ada followers yang pelbagai. Saya ada pelacur. Kan? Allahu Akbar. Saya ada pelacur yang ikut saya. Taklah saya kongsikan kan aib orang. Tapi mereka ini adalah orang yang hidupnya melacurkan diri untuk hidup. Kan? Alhamdulillah mereka ikut saya. Saya ingatkan dakwah. Mudah-mudahan mereka berjaya tinggalkan benda ni semua. Mereka datang. Penagih dadah ada. Keluarga bawa anak nagih dadah. Kan? Minum arak ada. Zina lambat lah. Kan? Jadi sahabat-sahabat, satu hadir. Siapa yang kat TikTok, pergi kat saya punya bio. Kan? Keluar balik, tengok situ ada Pak Aris motivasi tak? Ada Pak Aris galeri tak? Ada staff Pak Aris tak? Kalau kamu jumpa semua tu, itulah tim Pak Aris. Kat situ ada nombor telefon. Hubungi. Ini banyak. Ya Pak Aris, ya. Kita call tak tahu. Kita WhatsApp tak balas kan? Tapi kita tak putus asa lah. Dalam dakwah kita memang tak putus asa. Kan? Tak ada masalah. Utlubu ilma mahdi ila lahad. Tuntutlah ilmu daripada ayunan buayan hingga ke liang lahat. Raih majlis ilmu. Biar kita mati dalam menuntut ilmu daripada kita mati dengan percaya bahawa kita ada ilmu. Rugi. Ingat, berapa ramai orang di akhirat besok benar-benar rugi. Rugi. Nampak tak? Allahu Akbar. Biar kita mati ketika menuntut ilmu, sedang mencari ilmu, menambah baik ilmu yang ada, mengangkat ilmu kita, memanfaatkan ilmu kita daripada kita, kan? Mati dengan percaya bahawa kita ada ilmu, rupanya kosong. Nampak? Faham ke faham? Apa khabar Najwa Latif? Kosong. Wah, ambil tahu nampak? Okay, next. Daripada Spepat, doakan bapa saya kembali ke jalan yang lurus dan boleh terima saya sebagai anak. InsyaAllah sahabat, kita doakan anda semoga diberi kekuatan. Kita doakan semoga ayah kamu diberi kefahaman, diberi daya oleh Allah SWT. Kita doakan semoga kita semua diangkat oleh Allah sebagai hamba-hamba yang Allah pandang, Allah muliakan. Allahu Akbar. Allah rela di atas perbuatan kita. Kan? Allahu Akbar. Nampak tak? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Mudah-mudahan Allah terima setiap ibadah kita. InsyaAllah. Okey? 24 dan 12 di Setia City Convention Center. Jangan sekadar datang di sini, hilang di tempat lain. Hadir di Setia City Convention Center. Jangan ada alasan, jauhlah perjalanan kita ke alam barzah. Lebih jauh daripada perjalanan kita kat dunia ni. InsyaAllah, hadir. Susun strategi.
InsyaAllah Pak Aris bersama dengan anda. 24 dan 12 di Setia City Convention Center. Nak masuk macam mana? Hubungi kita. Di sini dah ada nombor telefon. Di sini pergi kat bio kita. Macam mana bio? Keluar dari sini atau tekan yang nampak Pak Aris tu, tekan. Kamu akan nampak kita punya file. Tekan ni atas nampak Pak Aris, tekan. Ada nombor telefon kat situ. Pergi. InsyaAllah. Salam zuhur untuk anda semua. Jangan tinggalkan solat. Kerana tiba satu masa solat terakhir yang anda akan dapati ialah solat jenazah untuk anda. Itu sudah tidak berarti, sudah tak berharga. Kerana anda sudah tidak bernyawa. Jom solat zuhur. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah terima ibadah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih kepada tuan-puan kerana sudi meluangkan masa anda untuk bersama-sama dengan Pak Aris. Salam Zuhur. Sekarang ni pun telah memasuki azan Zuhur, memasuki waktu Zuhur di Madrasah Pak Aris di Melaka. Okey, kalau boleh saya baca soalan pada Puan Farah Diana daripada platform yang satu lagi tadi. Saya OKU sesuai ke datang majlis ilmu? Boleh, tak ada masalah. Tak ada pula syarat apa nama ditetapkan OKU tak boleh hadir. Semua boleh hadir, daripada anak kecil sehinggalah ke dewasa boleh hadir, sama-samalah kita belajar ilmu seperti yang Pak Aris kongsikan sebentar tadi. InsyaAllah selagi Allah bagi kita nafas untuk kita bernafas di muka bumi ini, InsyaAllah kita manfaatkan dengan kita sama-samalah tambahkan ilmu kita, menuntut ilmu, insya-Allah mudah dipermudahkan. Jom sama-sama daftar pada anda yang menonton daripada muka buku, daripada platform tu. Satu lagi tu. Okey, jangan lupa anda bolehlah pergi terus, saya dah naikkan nombor telefon di situ. Bolehlah berhubung dengan kami daripada tim Pak Aris, insya-Allah. Mudah-mudahan dipermudahkan. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Dan jika anda menonton daripada platform yang satu lagi, platform TikTok, platform TikTok, jangan lupa boleh pergi ke bio Pak Aris Motivasi, kita ada Pak Aris Galeri, kita ada staff Pak Aris. Pergilah ke bio kami, ada nombor telefon di sana, dan berhubunglah dengan kami untuk tahu macam mana cara nak hadir ke seminar bersama dengan Pak Aris. Mudah-mudahan tak adalah istilah ataupun isu jarak terlalu jauh, saya dah terlalu berusia, boleh lagi ke saya nak pergi majlis ilmu macam ni? Ya, tuntutlah ilmu, kerana pastinya kat dunia ni kita tanamlah sebanyak mungkin amalan baik, dan nanti di akhirat kita tuailah. Mudah-mudahan hasilnya nanti banyak dan dapatlah kita rasai di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Tak apa tuan-puan, di dunia ni memang tempat untuk jerit payah, air mata, sakit semua, dan di akhirat nantilah kita tuailah dengan hasil yang lebih baik, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah permudahkan. Dan pada tuan-puan yang baru saja tiba dalam live ni, terima kasih. Dan kepada anda yang dah lama follow live Pak Aris, jangan lupa untuk support konten-konten video-video daripada Pak Aris di Pak Aris Motivasi, staff Pak Aris, insya-Allah di Pak Aris Galeri juga. Dan sama-samalah kita support konten-konten, mudah-mudahan Pak Aris akan dapat sajikan lebih banyak lagi konten-konten yang menarik berkaitan dengan tips-tips formula-formula ilmu kekeluargaan, insya-Allah. Dan jadikanlah pertemuan kita pada hari ini bukan sebagai pertemuan yang biasa-biasa, tapi pertemuan yang luar biasa, yang mana kita dapat banyak ilmu, dan kita panjangkan pertemuan ini di seminar bersama dengan Pak Aris pada 24 Disember 2023 bertempat di Setia City Convention Center, Setia Alam, Selangor, di Setia Alam, Selangor. Okey, daripada anda yang menonton daripada platform satu lagi, jom sama-sama daftar. Saya dah naikkan nombor telefon, bolehlah berhubung dengan kami untuk sama-sama kita mendaftarkan diri kita dan keluarga kita ke seminar bersama dengan Pak Aris, insya-Allah. Janji temu kita pada 24 Disember ini, insya-Allah, di Setia City Convention Center, Setia Alam, Selangor. Dan kepada anda yang ingin memberi sumbangan kepada Madrasah Pak Aris, anda bolehlah berbuat demikian. Kita ada Pak Aris Infak, Pak Aris Salam Akhirat, Pak Aris Dana Madrasah. Seterusnya kita ada juga produk Pak Aris Coffee, minuman kopi kurma coklat yang sedap di mulut, sihat di perut. Jika anda ingin mendapatkan Pak Aris Coffee, bolehlah berhubung dengan kami. Pergi ke bio, ada nombor telefon, bolehlah berhubung dengan kami. InsyaAllah kami akan bantu anda untuk mendapatkan Pak Aris Coffee. Terima kasih tuan-puan. Jangan lupa daftarkan diri anda dan keluarga anda segera ke seminar bersama dengan Pak Aris. Boleh DM kami, insyaAllah. Mudah-mudahan dipermudahkan, insyaAllah. Terima kasih tuan-puan. Kita jumpa lagi dalam live berikutnya esok bersama dengan Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.